Assalamualaikum, saya Dr. Syuhaida. Kan, apa khabar? Weekend-weekend ni boleh tidur tak malam tadi? Kalau saya, weekend-weekend ni adalah masa untuk kita, untuk saya lah ya, untuk cover balik tidur. Sebenarnya memanglah bukanlah tak boleh tidur, boleh tidur, tetapi dirasa macam alah esok kena bangun pergi kerja kan. Macam tu. Tapi kalau weekend ni, yay, esok boleh tidur. Okay, so sebenarnya tapi ada orang dia ada masalah untuk tidur. Jadi macam mana? Apakah tips-tips untuk kita tidur? Ataupun hari ni kita nak berbincang tentang sleep hygiene. Okey, pertamanya sekali, saya nak bagi tahu yang tidur ni adalah satu perangai. Jadi bila dia satu perangai, dia boleh diajar. Bila kita maksudnya kita kena bentuk balik perangai kita. Okey, tips yang pertama, observe your body clock. Sebab setiap badan kita, setiap sistem dalam badan kita ada body clock dia yang tersendiri. Tidur bangun kita adalah ditentukan oleh internal clock dalam otak kita. Jadi proses badan kita seperti suhu dan tidur ini adalah satu synchronization ataupun gabung jalin antara physiological clock dengan internal clock. Ya, jadi tidur yang baik ni kerjasamalah dengan body clock ni. Jadi tidur dan bangun kita, kalau kita nak dapatkan tidur yang berkualiti, kita mesti ajar diri kita untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama. Contohnya, kita tidur pukul 11 malam dan kita akan bangun pukul 5 pagi. Contohnya, okey? Janganlah pada hari ni tidur pukul 5 pagi, esok kita tidur pukul 11, esok kita tidur pukul 10, esok kita nak tengok cerita sampai pukul 2 pagi pula. Lepas tu kita lepak mama hari lain pula kita ni, sebab dia over time dia akan reinforce kita punya behavior. That's why kita dapat chronic insomnia. Tetapi kalaulah kita ajar badan kita untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama, body clock kita akan kenal bahawa ini body clock ya. Jadi kalau kita dah penat ya, kita pergilah tidur ya. Jangan abaikan rasa letih tu. Dah pukul 11 malam kan, kalau kita dah letih, kita pergilah tidur ya. Sebab apa tu, kita janganlah kalau macam tak penat, tak payahlah tidur. Sebab kita nak pada pukul 11 tu juga kita kena latih diri kita. Kalau kita walaupun tak penat sekalipun, kita pergilah tidur pada pukul 11. Sebab kita nak ajar badan kita juga dapatkan sinaran matahari yang cukup. Sebab melatonin dalam melatonin ya, dalam badan kita sebenarnya dia bertindak juga dengan cahaya matahari. Jadi dia membantu sebenarnya kita untuk set kita punya body clock. Yang kedua, itu penting juga, suasana bilik tidur. Okey, suasana bilik tidur. Okey, ni tengok bilik tidur saya. Tada. Okey. Teneng. Okey. Alright. Terpulanglah bilik tidur masing-masing kan. Pandai-pandailah macam mana nak buat bilik tidur masing-masing. Tapi kita kena ada satu bilik tidur yang selesa ya. Usahlah terlalu panas ataupun usahlah terlalu sejuk. Tilam mesti selesa. Ada orang dia suka tilam tebal, ada orang dia suka tilam nipis sahaja. Jadi terpulang pada you, tak semestinya ikut orang lain. Jadi sebab you yang nak tidur, bukan orang lain yang nak tidur. So terpulang pada you. Tilam mesti yang selesa ya. Warna bilik yang menenangkan. Macam bilik saya guna warna biru. Sebab biru dikatakan adalah satu warna-warna yang terang. Kalau you pakai warna-warna merah ataupun warna hijau, ia kalau secara psikologinya kan, ataupun orang yang dalam terapi warna mengatakan warna merah ataupun warna oranye tu dia merupakan satu warna yang garang dan ataupun satu warna yang macam dia macam nak bagi you lapar. Jadi sebab tu kalau you tengok kan, fast food ni banyak menggunakan warna-warna merah ataupun warna oranye. Sebab ini adalah warna yang bagi kita macam lapar kan, nak kena makan lagi. Jadi gunakan warna yang menenangkan seperti biru muda, biru laut ataupun purple cair ya. Gunakan bauan juga yang menenangkan dan seperti aromaterapi seperti lavender ataupun chamomile. Macam saya pakai lilin ya. Saya suka pakai lilin, tapi sebelum tidur saya tutup lah, takutlah tak perasan ke apa kan. Tapi lilin tu dia dah akan bau satu bilik and then kita tutup. Ada juga sekarang ni semburan yang macam kita spray dekat atas kita spray atas tilam, kita spray atas bantal yang boleh membantu kita menenangkan. Cadar gunakan material yang selesa. Kalau boleh guna yang cotton sebab dia menyerap peluh. Ya, bilik mestilah kemas ya, mesti minimumkan bunyi. Juga ingat katil hanya untuk tidur. Ya, katil hanya untuk tidur, dan kalau untuk yang dah berkahwin, katil hanya untuk tidur dan hanya untuk hubungan seks sahaja. Itu kata prof saya. No other things. Tak boleh lah you nak baca buku dekat situ, you nak bersenam dekat atas katil. Saya pernah ada seorang kawan yang memang atas bilik dia lah dia tidur, tak tahulah macam mana dia tidur. Kecil je dia punya tempat. Yang lain tu semuanya buku. Jadi ini akan reinforce dan kita punya tabiat yang mengatakan,
aku tak boleh tidur lah sebab banyak kerja. Banyak kerja lagi. Padahal sebenarnya kalau kita tengok katil, sebenarnya masa untuk tidur kan. Itu kita nak bagi tahulah. Alright. Ketiga, makanan dan aktiviti. Elakkan makanan yang mempunyai kafein ya. Kafein ni tak semestinya, ada orang kata kafein ni dalam Nescafe, dalam kopi, tetapi sebenarnya dalam teh ataupun Milo juga mengandungi kafein. In fact, kafein dalam teh sebenarnya lagi tinggi daripada dalam kopi. Jadi kalau boleh kan, elakkan, ataupun kalau you perlukan juga ya, ada orang dia perlukan kopi setiap hari kan, dia macam dah tak boleh, kalau tak ada kopi tak boleh function. Jadi kalau boleh, kalau nak tidur yang bagus tu sebelum pukul 4 je kita dah berhenti, stop taking all the caffeine, stop taking things that containing caffeine. Elakkan minum air yang banyak sebelum tidur. Kalau nak minum, minumlah sebelum tu. Macam kalau saya, kalau tidur nak tidur pukul 10. Kalau saya minum pukul 10, lepas tu memang saya susah nak tidur lah sebab akan berulang pergi toilet. Tapi itu adalah sebenarnya satu tips sebenarnya. Dia kalau boleh janganlah minum air terlalu banyak ya sebelum kita tidur, sebab dia akan menyebabkan kita asyik nak pergi toilet saja. Okey. Lepas tu kita minum susu suam, dia boleh membantu ya. Minum air suam juga boleh membantu untuk kita tidur. Kalau kita rasa tak boleh tidur, kita bangun minum susu suam, kita bangun mandi air suam ya. Lagi satu, usahlah you buat heavy exercise kan, you main badminton ke, you nak taekwondo ke, sebab you please do not overheat yourself sebelum tidur ya. Kalau boleh kita kena menenangkan fikiran kita dengan satu benda yang tenang lah, seperti lagu-lagu yang tenang. Janganlah sebelum tidur tu you nak main sudoku, ataupun waktu you nak tidur tu lah nak baca cerita-cerita politik. Sebenarnya sebab ini akan menyebabkan kita alamak banyaknya berfikir, dan kita akan menjadi runsing dan risau, lepas tu kita susah nak tidur. Kalau you nak asah minda sekalipun main sudoku, mainlah waktu siang kan. Tapi ada orang kata, macam dulu masa saya student, kalau saya tak boleh tidur, saya akan baca buku sejarah. Kalau baca sorry cikgu sejarah, minta maaf ampun, tapi sebab dia tak ada warna, jadi macam alamak maaf tertidur. Macam itulah. Tetapi sebenarnya benda yang saya nak cerita kat sini, sebenarnya benda yang kiranya macam benda-benda yang heavy tu, kalau boleh kita elakkan sebelum tidur, sebab kita tak nak benda-benda tu dia akan mempengaruhi emosi kita juga ya. Dan paling penting kat sini, elakkan ataupun buang ya sebelum tidur tu kita main handphone. Ini perkara biasa yang berlaku pada zaman sekarang. Kita suka nak main handphone sebelum tidur. Kita scroll, tapi mula-mula nak scroll 5 je. Scroll 5 post je, lama-lama je scroll lama-lama, dan banyak lagi tidur, banyak lagi kita scroll, lepas tu lama-lama susah nak tidur. Dan ya, bila kita scroll handphone ni dia ada pancaran kan, dia punya cahaya tu masuk dalam mata, jadi mata akan mengambil kira kata siang lagi ni, jadi ia menyebabkan kita sukar untuk tidur ya. Kita punya melatonin tu dia akan jadi confused pula. Okey, maksudnya otak kita jadi confused, dia punya cone ataupun retina dalam mata kita ni dia menerima arahan mengatakan dah malam gelap, tetapi you asyik tengok skrin, so skrin tu terang, macam dia akan kata pada otak siang lagi ni. Jadi it's very difficult for you to sleep kalau you main handphone ya. Lagi satu tips, tak boleh tidur juga, banyak sangat masalah nak fikir, tuliskan apa yang anda rasa susah sangat, yang serabut dalam fikiran anda tu, tuliskan dalam kertas. Dengan cara ini anda boleh transferkan masalah anda ke dalam kertas ya. Saya ada tulis perkara tu dalam Facebook saya, Menjalin Minda ya. Juga kalau saya cadangkan untuk lakukan deep breathing. Macam mana kita nak buat deep breathing? Tarik nafas dalam-dalam dalam kiraan 10. Okey. Tapi make sure yang tarik nafas dalam-dalam tu ya, perut yang naik tau. Ya, perut yang naik, bukan dada. Ni dada naik. Ni perut naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu kita buat deep breathing tu janganlah fikir masalah. Kita fikirlah benda-benda yang seronok, seperti bunga, seperti tempat-tempat yang menyeronokkan yang kita pernah pergi. Kalau anda selalu mimpi ngeri, kejap-kejap mimpi ngeri, ambil kertas dan tuliskan balik apa mimpi yang anda nak, dan hafal mimpi tu. Sebab secara subconsciousnya anda akan mula menghafal mimpi dan cerita yang baru, dan anda akan masukkan dalam subconscious mind, dan insya-Allah mimpi tu bertukar. Ini ada prof saya bagi tahu dalam prescription therapy. Okey, tapi kita tak adalah selalu lakukan, tapi memang ada few yang buat dan mengatakan dia sangat membantu ya. Dan kalau anda tak boleh tidur juga, dapatkan nasihat profesional ya. Jumpa doktor dan discuss tentang kenapa anda tak boleh tidur dan kenapa
kenapa anda ada insomnia. InsyaAllah ada ubat, setiap perkara tu ada rawatan dia. Ya, so jadi take care, ya, jaga diri. Tanda pangkal kita jaga kita. Tanda pangkal our mental health matter. Tanda pangkal tanda pangkal. Let's fight the stigma. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye bye. Take care. XOXO.